Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita masih diberi kesihatan tubuh badan yang baik, akal fikiran yang sejahtera, keluarga yang bahagia, kecukupan dalam hidup dan juga diberi keamanan dan hidup di bumi yang bertuah ini iaitu Malaysia. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita menyambung kuliah muzakarah kitab At-Taqriratus Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah yang telah kita mulakan pada sesi-sesi yang lepas. Jadi ini merupakan majlis yang ke-95. Kita dah masuk pada rukun yang kedua dalam perbahasan rukun salat. Jadi qala Syekh Al-Habib Hasan hafizahullah taala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Ar-rukn ats-tsani takbiratul ihram. وهي قول الله أكبر وسميت بذلك لأنها تحرم ما كان حلالا قبلها كالأكل والكلام وغير ذلك. Jadi rukun yang kedua ialah takbiratul ihram, iaitu ucapan Allahu Akbar. Boleh? Bukan angkat tangan. Ini bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah sebut Allahu Akbar. Dinamakan takbir ini dengan takbiratul ihram kerana ianya menghalalkan. Jadi mengharamkan perkara yang halal sebelum salat. Boleh jadi makan, minum, bercakap, ikut dan semua itu haram sebelum salat. Bila kita takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, maka perkara-perkara tadi itu menjadi haram. Sebab itu namanya takbiratul ihram. Nah. Syurutu takbiratul ihram 20. Jama'aha ba'dhum fi qawlihi syurutun li takbirin سماعك أن تقم وبالعربي تقديمك الله أولا ونطق بأكبر لا تمد لهمزة كباء بلا تشديدها وكذا الولا على الألفات السبع في الله لا تزد كواو ولا تبدل لحرف تأصلا دخول لوقت واقتران بنية وفي قدوة أخر وللقبلة جعل وصارفا يعدم وقطعا همزا أكبر لقد كملت 20 تعدادها إن جلا وهذه هي منثورة. Jadi ada 20 syarat sah takbiratul ihram. Bila tidak sah takbiratul ihram, maka seseorang tu dianggap sebagai individu yang belum masuk sembahyang pun. Bukan sembahyang dah batal tak, sembahyang pun tak masuk lagi. Sebab kita nak dianggap sebagai masuk sembahyang, mesti apa? Takbiratul ihram tu sah dulu, barulah dianggap sebagai orang yang musalli sembahyang. Terkentut ke apa baru batal. Sekarang ni takbiratul ihram pun dah ada problem, maka tidak dianggap sebagai orang yang masuk sembahyang pun sebenarnya. Nah, syarat sahnya ada berapa? 20. Yang pertama, an yusmi'a nafsahu hurufaha. Mesti kita dengar Allahu Akbar, semua huruf tu kita kena dengar. Kalau tak dengar tak sah takbiratul ihram. Kedua, an takuna halatul qiyam fil fardhi. Kalau solat tu fardu, maka Allahu Akbar tu mesti kita ucapkan ketika mana kita berdiri. Boleh? Kalau kita tengah duduk, tak, kita pun Allah, terus sebut Allahu Akbar. Kemudian bila dah tegak, bar, begitu je. Sembahyang tak sah. Sebab apa? Ada sebahagian daripada juzuk Allahu Akbar diucapkan ketika mana sedang duduk. Jadi berdiri dulu, barulah Allahu Akbar. Faham tak? Ya Allah. Itu kalau salat fardu lah. Kalau salat sunat, awak nak sembahyang duduk, takbir ketika duduk. Awak nak sembahyang mengiring, takbiratul ihram ketika mengiring. Wahakala. Yang ketiga, an takuna bil arabiyyah. Yang ketiga, hendaklah takbiratul ihram itu diucapkan dalam bahasa Arab. Tak boleh diucapkan dalam bahasa lain. Mesti Allahu Akbar. Yang keempat, tertib.
Mana Allahu Akbar, tak boleh Akbarullah. Kalau tak sah. Yang kelima, an-nutqu bilafzil jalalah, kena sebut Allah, Allahu Akbar. Tak boleh tukar dengan Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar. Tak boleh, mesti Allah. Enam, an-nutqu bilafzi akbar, mesti guna akbar, Allah Maha Besar. Tak boleh Allahu A'zam, Maha Agung, Allahu Amjad, Maha Mulia, Allahu Akram, Maha Pemurah. Tak boleh, mesti akbar. Sebab itu yang warid daripada baginda Nabi SAW. Syarat sah takbiratul ihram yang ketujuh ialah adamu maddi hamzatul jalalah. Hamzah pada Allah jangan dipanjangkan. Jangan kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau buat lagu tu, maka takbir tidak sah. Kerana apa? Kerana dia berubah daripada insya'ul takbir kepada istifham. Bila sebut Allah, Allah, itu jadi soalan. Adakah Allah Maha Besar? Maka tidak sah. Boleh? Sebab kita nak insya', mana kita nak ucapkan Allah Maha Besar. Kita nak memuji Allah Maha Besar. Bukan kita nak tanya, adakah Allah Maha Besar? Bukan. Tak. Nanti kalau sebut Allah, tidak sah. Allahu Akbar, tak sah. Yang ke-8, adamu maddi ba' yakbar. Jangan panjangkan bar tu. Boleh baca Allahu Akbar. Ada sebahagian tempat baca panjang waktu azan, waktu takbiratul ihram. Yang tu tak sah. Dia mengubah makna. Akbar maknanya lain. Kalau tak salah gendang, gendang. Orang main kompang kan, gendang tu. Jadi kalau ni makna Allah gendang, tu jadi kafir. Faham? Dia baca balik Allahu Akbar. 9, ba tu jangan tasydidkan. Ada mutasydidil ba. Jangan baca Allahu Akbar. Ba tu kita letak sabdu, tak boleh. Tak sah takbiratul ihram. Ke-10 kena mualah bainahuma, kena berturut-turut. Tak boleh kita baca Allah, apa tu diam sekejap dan 2 minit. Akbar, tak boleh, tak sah. Mesti bersambung. Yang ke-11, adamu maddi alifil jalalah ziyadatan ala 7 alifat. Jangan kita panjangkan alif pada Allah lebih daripada 7 alif. Mana lebih daripada 14 harakat. Allahu Akbar, beres, itu boleh. Tapi kalau panjang sangat sampai 15 harakat, 16 harakat, Allah 40 harakat baca. Faham tak? 20 alif. Itu tak sah lah. Jadi tak boleh panjangkan sangat alif pada Allah. Tu hanya boleh 14 harakat dan ke bawah. Lebih tak boleh. Yang ke-12, alla yazida wawan bainahuma. Jangan tambah waw. Tak boleh baca Allahu wa, Allahu wa, Allahu wa akbar. Tak sah. 13, alla yazida wawan qabla al-jalalah. Sebelum Allah tambah wa. Tak boleh juga. Wa, wallahu akbar. Yang itu pun tidak sah takbir. Ke-14, mura'atu hurufiha alla yubdila harfan biharfin akhar. Jangan tukar huruf. Contoh Allahu guna ha, Allahu akbar, ataupun jenis pelak ra, Allahu akbar bar. Yang tu tidak sah sembahyang. Tidak sah takbiratul ihram. Kalau pelak ada cerita lain lah. Anda kuliah kalau dia reti, dia ubah, yang tu tidak sah. Yang ke-15, ayyud yadkhul al-waqtu fil muaqqat. Mesti masuk waktu dulu bagi solat yang ada waktu. Contoh zuhur lah ada waktu. Tak ke boleh sembahyang dia bila-bila. Zuhur ada waktu. Jadi nak takbir tu biar masuk waktu zuhur dulu baru takbir. Ni logat. Ni bukan logat Kelantan, logat Kedah ni, logat tergesa-gesa. Sebelum takbiratul ihram dia dah dah. Allah sebelum takbiratul ihram. Sebelum azan dia dah takbir. Allah. Masa dia Allah tu orang pun azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan apa? Zuhur, asar. Lepas tu dia pun akbar. Jadi sejuzuk kecil daripada takbiratul ihram tu berada di luar solat. Di luar waktu zuhur, maka takbiratul ihram juga tidak sah. Boleh? Tu. Jadi mesti masuk waktu dulu. 16, an taqtarina biniyah. Mesti takbiratul ihram berserta dengan niat. Mana ketika takbiratul ihram dalam hati niat, aku solat fardu zuhur, aku solat fardu isyak. Tak boleh niat dulu baru takbir, ataupun takbir dulu baru niat. Tidak sah.
17 ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Ni penting. Ni ramai orang silap ni. Tak, boleh jadi dia nak jadi imam, tapi orang tak lantik dia jadi imam. Baca ikut dan, orang nak lantik lagu mana? Tak, jadi imam Allah agak panjang. Dia belakang tu Allahu Akbar. Dia pergi dulu, dia siap dulu akbar tu. Tak boleh, tak sah. Malah nak sah lagu mana? Mesti imam habis bar. Imam habis sebut bar, barulah kamu start. Barulah kita sebagai makmum start sebut A. Boleh? Imam Allahu Akbar, barulah kita Allahu Akbar. Kalau kita pergi dulu ataupun serentak walaupun pada satu juzuk kecil dengan tu imam, sembahyang kita tidak sah sebagai makmum. 18 an yakuna mustaqbilal qiblah, mesti hadap ke kiblat. Sembahyang orang duduk dia duduk. Dia bila dia bangun tu, dada dia masih ke tepi. Dia lupa nak ejah. Allah gini Allahu Akbar. Jadi A tu pandang ke arah lain. Allahu Akbar. Bar tu baru hadap ke kiblat, itu tak sah. Mesti dada tu hadap ke kiblat sungguh, barulah Allahu Akbar. Yang ke-19, alla yaqsida bit takbiri ghaira salah. Seseorang itu tidak mengkehendaki dengan takbir itu selain daripada sembahyang. Mana dia sebut Allahu Akbar tu tujuan dia nak sembahyang lah. Kalau tujuannya selain daripada sembahyang, maka tak sah. Contoh, dia berdiri tak? Berdiri. Tiba-tiba orang takbir. Tu keluar urat berih. Dia pun jawab Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begini selalu dah. Itu tak sah. Sebab apa disebut Allahu Akbar tu? Bukan nak sembahyang, tapi nak sahut kawan tu. Dengan semangat. Dia pun jadi semangat juga. Yang tu tidak sah. Boleh? Yang ke-20, ay yaqta'a hamzah akbar fayantiqa bil hamzah. Kena sebut Allahu Akbar. Mana hamzah tu mesti hamzah qata'. Tak boleh kita buang hamzah tu, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh, mesti Allahu Akbar. Boleh? Hamzah tu dibaca dengan hamzah qata'. Naam. Kemudian berpindah kepada masalah-masalah yang berkait dengan takbir. Minta tolong share lah. Siapa dia dengar ni? Minta tolong share, biar ramai sikit tengok. Boleh? Ya Allah khair insya-Allah. Masailu fi takbir, masalah-masalah yang berkait dengan takbiratul ihram. Ada berapa? Syekh bawa 4. Yang pertama, yajuzu ta'rifu takbir fa yaqulu Allahul Akbar walakinahu khilaful aula. Boleh, harus kita tambah alif lam pada akbar. Sah semayang, sah takbiratul ihram, cuma kurang molek, kurang afdal. Jadi kita baca Allahul Akbar, boleh, sah. Cuma yang molek macam semua kita buat Allahu Akbar tanpa alif lam pada akbar. Yang kedua, yajuzul ityanu bi sifatin aw sifat bi sifatin min sifatillah ta'ala fa yaqulu Allahur Rahmanu Akbar walakinahu khilaful afdal. Harus juga kita tambah 2 sifat ataupun satu sifat antara Allah dan akbar. Tapi sifat Allah lah, bukan sifat kita. Sifat Allah. Satu ataupun 2, lebih tak boleh. Jadi kita baca Allahur Rahmanur Rahim Akbar, sah. Allahur Rahmanu Akbar, sah. Allahul Jalalu Akbar, Allahus Salamu Akbar, sah. Satu sifat ataupun 2 sifat. 3 sifat dan ke atas sembahyang tak sah. Ataupun tambah tu bukan tambah sifat, tambah dhamir. Allahu huwa akbar. Itu juga tidak sah. Sebab apa kita tambah tu bukan sifat. Ala kulli hal, walaupun sah baca Allahur Rahmanur Rahim Akbar, yang comelnya kita baca sebagaimana yang telah kita laksanakan. Kita belajar ni nak tahu boleh tak boleh. Tak mari orang tanya kita sebut sah, beres sembahyang sah. Bukan nak suruh buat. Macam belajar bab talak lah. Bukan suruh talak bini, balik-balik talak bini. Takut lupa kaedah-kaedah nak belajar bab talak bini boleh 2 kali. Bukan. Faham betul? Yang keempat, yang ketiga, yajibu 'ala al-'ajizi an at-takbir bil 'arabiyyah at-ta'allum fa in lam yastati' wa khafa khuruj al-waqti tarjamaha bil lughati. Jadi saya sebut wajib ke atas orang yang tak mampu bertakbir dengan bahasa Arab. Dia kena belajar, wajib belajar.
Faham tak? Cuma kalau tak mampu juga, sedangkan waktu nak keluar dah. Start Zuhur belajar. Dia main pelat. Sampai dekat-dekat nak keluar waktu dah. Maka dia boleh semayang dalam waktu dalam keadaan terjemah dengan bahasa yang dia reti lah. Bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, bahasa Cina, ikut gimu lah terjemah. Tak ada masalah. Tapi kena belajar. Lepas tu kena belajar. Mana lepas semayang Zuhur tu, untuk semayang Zuhur kena belajar pula. Sampai dah dia reti sebut Allahu Akbar dalam bahasa Arab. Faham tu? Ya Allah. Yang keempat, qarnun niyyati bit takbir. Yajibu qarnun niyyati bit takbir wa istihdaruha tafsilan fi jami' takbir 'ala al-mu'tamad. وذلك ما يسمى بالمقارنة الحقيقية والاستحضار الحقيقي اختار المتأخرون. Jadi masalah nombor 4 ni masalah niat dalam takbir. Saya sebut sini wajib niat itu disertakan pada setiap takbiratul ihram. Maknanya untuk sembahyang Zuhur contoh, kita wajib hadirkan 3 benda. Pertama, al-fardiyah, yang kedua at-ta'yin, yang ketiga qasdus salah. Jadi aku solat fardu Zuhur, aku solat fardu Zuhur. Maka aku solat fardu Zuhur tu kita kena hadirkan pada setiap huruf daripada huruf-huruf Allahu Akbar. Mana disebut A tu dalam hati dah ada dah. Aku solat fardu Zuhur. Dan benda tu berterusan, sentiasa hadir dalam hati sampai habar. Itu kita sebut apa? Itu kita sebut muqaranah haqiqiyah. Itu yang muktamad dalam mazhab. Cumanya yang tu susah lah. Jarang-jarang buti mata jumpa orang boleh buat lagu tu. Mana pada A tu dah hadir aku solat fardu Zuhur dan benda tu berterusan sampailah dia sebut ba. Susah sangatlah. Oleh sebab yang demikian, wakhtara al-mutaakhirun ka Imam al-Haramain wal-Ghazali wal-Nawawi adama wujubi dhalika lil masyaqqati ash-shadidah. Faqalu bil iktifa' bi istihdar an-niyyah ijmana fi juz' min at-takbir. Jadi ulama mutaakhirun seperti Imam Haramain, Imam Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi kata memadai dengan istihdar urfi dan juga muqaranah urfiyah. Faham tak? Macam mana muqaranah urfiyah? Benda yang wajib kita hadirkan dalam sembahyang. Contoh sembahyang Zuhur, aku salat fardu Zuhur sebagaimana kita bincang semalam. Yang tu kita hadirkan pada mana-mana juzuk daripada Allahu Akbar. Contoh Allah, masa sebab Allah tu aku salat fardu Zuhur, terlintas dah dalam hati niat tu. Kemudian pada akbar perkara tu tak ada. Benda tu tak ada dalam hati kita, tak ada dalam fikiran kita, memadai dah sembahyang sudah sah. Boleh? Itu yang dipilih oleh ulama mutaakhirun dan wa alaihi fatwa lah fi hadzal zaman. Kalau ikut yang pertama istihdar haqiqiyah, istihdar haqiqi, muqaranah haqiqiyah, yang tu paruk paruk sangat, susah nak difahami dan susah, bukan susah nak faham, susah nak buat. Kama qala sahibu Safwati Zubat wa qarin an-niyyata bit-takbiri fi kullihi hatman wa mukhtarul imam wan Nawawi wa hujjati lil Islam yakfi bi an yakuna qalbul fa'ili mustahdiran niyyah ghaira ghafili. Okey, selesai kat situ. Kemudian kita masuk ar-rukn tsalis, rukun yang ketiga, iaitu al-qiyamu 'ala al-qadir fil fardhi. Berdiri bagi orang yang mampu salat. Bila kena berdiri tu kalau solat tu solat fardu. Fardu sini sama ada Zuhur, Maghrib, Isyak, 5 waktu tu lah. Ataupun fardu tu disebabkan nazar. Faham tak? Kita nazar sembahyang duha. Jadi wajib kita sembahyang. Nak sembahyang tu kena berdiri. Wajib berdiri. Tak? Qada Zuhur semalam tinggal. Maka kena berdiri juga sebab qada tu hukumnya wajib. Boleh? Jadi apa-apa sembahyang yang fardu wajib berdiri. Fardu kifayah contoh salat jenazah wajib berdiri. Fala yajibu al-qiyamu fi an-nafilah bal yajuzu al-qu'ud wa lahu nisfu al-ajr wa kadhalika al-ittija' wa lahu rub'u al-ajr wa la yajuzu al-istilqa'u fi an-nafilah lil-qadiri 'ala al-qiyam aw al-qu'ud aw al-ittija'. Jadi saya sebut untuk salat sunat tak wajib berdiri. Walaupun kita mampu, kita boleh duduk. Malah kita boleh mengereng pun. Faham tu? Cumanya kalau kita sembahyang duduk, contoh sembahyang duha duduk, sedangkan mampu berdiri, maka kita dapat pahala separuh. Contohlah pahala sembahyang berdiri 100, dapat 50. Kalau kita mampu
untuk sembahyang berdiri tapi kita ngereng, saya sembahyang mengereng, maka dapat 1/4. Kalau pahala berdiri 100, dapatlah 25 pahala gitu. Itu kalau apa? Kalau tak mampu. Tapi kalau mampu, Ustaz Muhammad, kalau mampu boleh. Kalau mampu, pahala akan jadi berkurang. Berdiri 100, duduk 50. Berdiri 100, mengereng jadi 25. Kalau tak mampu, apa saya sembahyang duha duduk, kita tak mampu, sakit. Mu tak rasa lah sakit tu duduk belakang ni, belakang aku ni, bukan belakangmu. Contoh tak? Jadi ketika itu kita boleh sembahyang duduk dan pahalanya 100%, insya-Allah taala. Tak berkurang lah. Faham tak? Cumanya untuk sembahyang sunat ni, kita sebut tadi, kalau mampu berdiri boleh duduk, mampu berdiri boleh irtija', sembahyang mengereng. Macam mana pula kalau sembahyang istilqa'? Istilqa' ni makna terlentang gitu. Maka kita sebut kalau mampu untuk sembahyang berdiri ataupun sembahyang duduk ataupun sembahyang irtija', maka tak boleh untuk dia sembahyang istilqa' secara terlentang. Boleh? Kalau orang tu mampu sembahyang berdiri atau sembahyang duduk ataupun sembahyang irtija', mengereng ketika mana sembahyang sunat, maka dia tak boleh sembahyang istilqa', sembahyang terlentang dah, tak boleh. Tidak dibenarkan. Barakallahu fiik. Ya Allah. Faham tak? Nah. Okey. Kemudian Syekh sebut, kama qala sahibu saffatiz zubat, thumma al-qu'udu jaizun fi an-nafli li ghairi 'udhrin wa huwa nisfu al-fadli. Mas'alatu, satu masalah. Mata yajuzu al-qu'udu fi salatil fardhi? Bila kita boleh duduk dalam solat fardu? Bila kita boleh duduk? Kena faham balik ni, kadang orang salah faham. La yajuzu lahu al-qu'ud fil fardhi illa idza ajaza lil qiyam. Kita sebut sembahyang fardu wajib berdiri. Kok mana pun kena berdiri. Kecuali lah kalau tak mampu berdiri, barulah boleh duduk. Sembahyang sunat tadi mampu berdiri pun boleh duduk dah. Sembahyang fardu tak. Selagi mana mampu berdiri, kena berdiri. Tak mampu berdiri, barulah boleh duduk. Cumanya macam mana nak dianggap sebagai seseorang tu tak mampu berdiri? Tak mampu berdiri. Dia nak duduk. Kenapa nak duduk? Sebab tak mampu berdiri. Apa dhabit bagi tak mampu berdiri? Adakah sakit-sakit biasa ataupun sakit macam mana? Maulana Syekh sebut sini, dhabitul ajzi an talhaqahu masyaqqatun shadidatun bihaythu yakhafu minha محذور التيمم كزيادة مرض أو بطء الشفاء أو حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر أو فقد منفعة عضو. Maksud dia tak mampu berdiri ialah kalau dia berdiri juga dia terpaksa pikul kesusahan yang melampau-lampau, yang bersangatan. Macam mana kesusahan tu dianggap sebagai melampau-lampau? Sekira-kira kalau dia berdiri juga menyebabkan perkara-perkara mudarat yang disebut sebagai mahzurat tayammum menimpa diri dia. Contoh, kalau dia berdiri makin sakit, ni yang disebut oleh Syekh lah, ataupun lambat sembuh. Doktor sebut sembahyang duduk sembuh 2 minggu. Sembahyang berdiri sebulan setengah baru sembuh. Jadi berdiri ketika sembahyang tu menyebabkan makin lambat sembuh, ataupun menyebabkan kesan buruk yang jelek pada anggota yang zahir. Anggota yang zahir ni muka, yang tangan sampai ke siku, kaki sampai ke lutut, tu bahagian yang zahir. Jadi kalau sembahyang berdiri ni menyebabkan muka gelap macam saya ni jadi putih sini, ada love tiba-tiba gitu. Faham tak? Ataupun orang tu muka putih, tiba-tiba ada hitam sini, garis. Tak? Garis 3. Contoh. Sebab apa jadi gitu? Sebab sembahyang berdiri. Contoh ni cerita. Tak, benda tak berlaku dah, pelik-pelik lagu tu. Ni contoh. Maknanya dia sakit. Kalau dia sembahyang berdiri menyebabkan kesan buruk pada anggota yang zahir tadi. Anggota muka, tangan, kaki. Faham tak? Maka ketika itu barulah dia boleh sembahyang duduk. Ataupun hilang terus manfaat anggota badan. Semua tangan dia boleh tampar orang. Ni sembahyang berdiri tak boleh tampar dah. Jadi jam tu, tangan tak ada guna dah. Ataupun hilang tu tangan. Apa sembahyang berdiri? Itu sakit-sakit yang menyebabkan seseorang tu boleh berpindah daripada berdiri kepada duduk. Sakit yang macam mana? Kalau dia sembahyang berdiri menyebabkan
sakit yang dia ada makin lambat sembuh, ataupun bertambah sakit, ataupun menyebabkan kesan buruk pada anggota yang zahir, ataupun hilang manfaat anggota badan, ataupun hilang terus anggota badan. Itu satu dhabit. Ada ulama sebut dhabit ni ialah au kanat masyaqqatan la tuhtamalu adatan. Sakit yang dia ada tu ialah satu sakit yang tak boleh dipikul oleh adat kebiasaan orang manusia biasa. Makna kalau semayang, tebing semayang berdiri juga orang tengok, Allah lah apa kawan tu, macam nak mampu dia tengok. Makna sakit tu lampau-lampau. Sakit yang tak boleh dipikul oleh masyarakat setempat, oleh kebanyakan orang. Boleh? Oleh adat kebiasaan. Itu menyebabkan dia boleh duduk. Okey. Di sisi Imam Ramli pula, Imam Ramli sebut wa inda Ramli, bukan Ramli Burger saya pesan banyak kali dah. Boleh sebut Ramli, Imam Ramli. Bukan Ramli Burger. Kawan tu tak ada karang kitab atau bagi pandangan. Kawan tu saya buat burger. Oh belum. Tu. Boleh. Ini Ramli lain ni, Imam Ramli, ulama Mesir. Sahib kitab Nihayatul Muhtaj. Semoga Allah Ta'ala bagi rezeki kita khatam kitab Nihayah, kitab Mughnil Muhtaj, paling tak 2 kitab tu lah. Tuhfah kata susah tak? Orang kata susah Tuhfah. 2 kitab tu sebelum mati khatam insya-Allah, doa. Wa inda Ramli yajuzu lahu an yajlisa idza lahiqathu mashaqqatun tudhibul khusyu' khilafan li Ibn Hajar. Di sisi Ramli kata boleh duduk dah. Kalau sekadar apa? Kalau sekadar sakit tu menyebabkan hilangnya khusyuk. Contohnya dia sembahyang berdiri sama-sama, khusyuk 70%. 70 markah dapat. Allah Ta'ala bagi, malaikat bagi. Tapi kali itu sakit. Kalau dia tebal sembahyang berdiri juga 70 tu turun. Di sisi maram ini hilang semua khusyuk. Hilang semua khusyuk. Maknanya daripada 70 tu tak jadi 70, jadi kosong tu. Tak khusyuk langsung. Waktu tu dia boleh duduk. Kalau sakit tu begitu. Sembahyang berdiri khusyuk 50%. Allah saya Muhammad. Sebelum ni sembahyang khusyuk 50%. Hari ni sakit. Kalau tebal sembahyang berdiri juga tak khusyuk langsung. Duk main duk tahan sakit lah, tak khusyuk langsung. Itu boleh duduk. Tapi masih susah lah. Tak. Jadi ada satu pandangan lagi Imam Syarqawi. Imam Syarqawi kata memadai sakit tu menghilangkan kamal al-khusyuk, kesempurnaan khusyuk. Jadi contoh orang tu sembahyang 50% khusyuk. Kali tu sakit. Kalau tebal berdiri juga khusyuk tu jadi kurang, jadi 40, jadi 45, jadi 20. Jadi ada khusyuk cuma kurang sikit. Di sisi Al-Imam Asy-Syarqawi Syekhul Azhar juga membenarkan untuk kita duduk. Jadi di sisi Imam Syarqawi ni paling mudah. Pandangan dia paling mudah. Boleh? Faham tu? Okay, kita baca kaifiyatu salati idza ajaza lil qiyam. Cara nak sembahyang bila mana seseorang tu tak mampu untuk berdiri. Pertama, yusalli qa'iman munhaniya. Dia kena berdiri juga sekadar dia mampu. Contoh gini. Asal berdiri tegak gini. Dah jatuh kat mana. Asal berdiri tegak gini. Tak, cuma belakang ni sakit. Jadi dia sembahyang gini. Tunduk sikit. Tak mampu lagi tunduk gini. Tak mampu lagi tunduk gini. Mana kena berdiri jugalah, tapi berdiri dengan cara dia. Cara dia. Ada orang sakit belakang kena sembahyang gini. Jadi itulah berdiri dia. Boleh? Okey, kalau tak mampu juga, maka fa in ajaza shalla ala rukbatayh. Kalau tak mampu berdiri lagu tu, maka dia sembahyang di atas dua lutut dia. Sebab sembahyang di atas dua lutut dia lebih hampir berdiri. Maka sembahyang di atas dua lutut. Tak mampu juga ustaz, lutut pun longgar dah. Minyak pericik apa nama kat lutut ni habis belaka dah. Bila kena je tanah tu, kena je tempat sujud tu, tekan sikit sakit, maka tak boleh nak sembahyang atas lutut. Dia berpindah kepada nombor 3, sembahyang duduk. Fa in ajaz shalla qa'idan. Sembahyang duduk. Duduk lagu mana duduk? Duduk sila macam orang Melayu. Duduk kaki ke depan boleh, duduk macam tahiyat awal, macam tahiyat akhir. Tak, asal duduk. Cuma yang afdal ialah duduk dalam keadaan duduk macam tahiyat awal, muftarish. Faham tu? Okay, duduk macam nak berak boleh tak?
cangkung lagu tu. Itu tak boleh. Disebut qu'udu apa? Al-istif dia nama tu ada mustafrizan apa nama bahasa Arab ni. Yang tu bukan duduk tu. Duduk itu duduk orang apa duduk bersedia lah. Mana kalau ada orang nak tampar kita boleh melompat terus sebab kita duduk cangkung dah. Itu bukan duduk, itu tak boleh. Tapi selain daripada tu, selagi mana dinamakan duduk boleh buat, boleh sembahyang dalam keadaan duduk begitu. Yang afdal duduk macam tahiyat awal. Yang keempat, fa in ajaza shalla muttaji'an wal aula ala janbihi al-ayman. Kalau tak mampu juga solat dalam keadaan ittija'. Ittija' ni mana gini? Faham tak? Kita sembahyang atas lambung kanan. Kalau tak mampu atas lambung kiri. Boleh? Waktu tu dada kena hadap kiblat lah. Dada dengan muka kena hadap kiblat. Betul. Yang kelima, kalau tak mampu juga fa in ajaza shalla mustalqiyan ala qafah. Tak mampu juga kita sembahyang di atas belakang kita. Mana kita sembahyang di atas ni gini terlentang gini. Terlentang. Tak mampu dah nak sembahyang duduk, mengiring tak boleh, terlentang gini. Ketika terlentang, wajib dada menghadap ke kiblat dan juga dua tapak kaki. Faham betul? Wa yumi'u bi ra'sihi inda ruku'i wa sujudi. Dan ketika itu bagi isyarat dengan kepala lah ketika rukuk dan sujud. Contoh sembahyang gini sungguh tak mampu gerak langsung dah. Gini terlentang. Gini contoh dada menghadap kiblat. Rukuk Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Mana sujud tu bawah sikit lagi. Faham tak? Jadi rukuk gitu, sujud tu bawah lagi. Tu dia. Tak mampu juga fa in ajaza au ma'ah bi ajfani. Tak mampu juga kita beri isyarat dengan kelopak mata. Mana contoh terlentang gitu. Tak boleh nak balik dah, balik sakit. Dia terbungkam gitu. Semayang guna kelopak mata. Dia wuduk kan, lepas tu dia semayang. Jadi kalau boleh bacalah. Al-maysur la yasqutu bil ma'sur. Benda senang tak gugur disebabkan benda susah. Misalnya awak tak mampu apa, tak mampu nak bergerak Ustaz. Saya terlentang gini, terbungkam gitu. Baca boleh? Baca boleh. Maknanya Allahu akbar. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pindah rukun, Allahu akbar, buka mata, guna kelopak. Tak. Lepas tu habis rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, gitu. Jadi mulut kena baca sebab mampu. Tak, ni orang kadang salah faham, dia tak mampu sikit dia kira kaut belaka. Tak semayang terus. Dia kok jenis gitu. Tak, selagi mana mampu cakap. Selagi mampu rukuk. Contoh awak tak mampu berdiri. Tak, sujud dengan rukuk boleh? Boleh buat macam biasalah. Tak boleh awak isyarat kepala. Awak tak mampu berdiri, betul tak? Awak tak mampu diri, awak duduk biar tak ada masalah duduk. Rukuk boleh? Boleh. Sujud boleh? Boleh. Sujud macam biasa, rukuk macam biasa. Ustaz, saya tak boleh bangun Ustaz. Saya sebut dah saya tak boleh berdiri kan? Kalau rukuk tu berdiri, tak payahlah bangun. Rukuk lagi ni. Allahu akbar. Biar kepala kita tu melebihi lutut sekurang-kurangnya. Paling comel kepala kita dahi ni berbetulan dengan tempat sujud. Tapi jangan sujud sebab ni rukuk. Tapi time sujud boleh sujud macam biasa. Faham tak? Nanti kena faham balik. Okay, yang ketujuh, fa in ajaza ajra arkan as-salah ala qalbi. Kalau tak mampu juga, maka dia kena jalankan rukun-rukun solat dalam hati. Jadi nampak macam tak semayang, apa dalam hati tengah semayang. Bayangkan sedang rukuk, sedang i'tidal, sedang sujud. Kalau tak boleh kecek jugalah. Kalau boleh kecek, rukun-rukun tu dibayangkan dalam hati, sedang sujud, sedang tu, dan mulut tu baca. Boleh? Al-maysur la yasqutu bil ma'sur. Benda senang tak gugur dengan sebab kita tak mampu buat benda. Benda senang tak gugur bila mana kita tak mampu buat benda yang susah. Yang susah tak mampu tak apalah, yang senang kena buat. Kama qala sahibu saffati zubat thumma hana li ajzihi ay yantasib man lam yutiq yaq'udu kayfa ma yuhib wa ajizun anil qu'udi salla li janbihi wa bil yamini awla thumma yusalli ajizun ala qafah wa bir ruku'i was sujudi aw ma
بالرأس إن يعجز وبالأجفان للعجز أجرى القلب بالأركان. Masalah nak habis dah ni. Habis dah. Rukun keempat kita berhentilah. Tak layak dah, panjang. Okay, masalah. Lau salla qa'idan thumma amkanahu al-qiyamu ba'da al-ajzi hal yajibu alaihi al-qiyamu aw la? Bila mana seseorang sembahyang duduk. Tengok sembahyang duduk tu mampu pula sembahyang berdiri. Adakah dia wajib berdiri? Ceritanya gini, Zaid ni sakit. Sembahyang berdiri boleh? Tak boleh. Maka sembahyang tu start duduk selalu, tak mampu berdiri. Start duduk selalu. Allahu Akbar. Tengah-tengah sembahyang tu mari segar, mari sihat. Kalau aku ni wajib berdiri balik. Wajib berdiri balik. Faham tak? Itu satu keadaan. Ada keadaan orang berdiri kejap boleh, berdiri lama tak boleh. Maka kena berdirilah sekejap tu. Contoh. Ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki. Mari lengah, mari lengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak mampu duduk. Nak jatuh dah kawan tu. Dia pun duduk. Duduk lagu ni mana-mana ada. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa baca surah tu mari segar, berdiri balik. Tak ada habis. Atau imam baca panjang. Tak larat duduk balik. Gitu. Boleh. Boleh jadi orang sembahyang 4 rakaat, rakaat pertama duduk, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga duduk, rakaat keempat berdiri balik. Selagi mana mampu berdiri kena berdiri walaupun sekejap-sekejap. Boleh? Tak boleh langsam begitu, tak boleh. Pada awal sampai akhir duduk. Jadi sebut dalam kitab ni, yajibu alaihi al-qiyam, wajib dia berdiri. Wa kadzalika idza kana muttaji'an thumma amkanahu al-qu'ud. Begitu juga kalau dia sembahyang ittija', ngeri. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kesegaran badan, mampu untuk duduk, kena duduk. Berpindah kepada level yang lebih tinggi. Aw shalla mustalqiyan thumma amkanahu al-ittija', ataupun sembahyang mengereng, sembahyang terlentang. Tiba-tiba jadi segar molek. Kena sembahyang berpindah kepada mengereng. Boleh? Tu. Anda faham molek tu? Faham tu? Kama qala sahibu saffati az-zubat wa la yajuzu tarkuha liman aqal wa ba'da ajzin in yutiq shay'an fa'al. Mana tak harus tinggalkan sembahyang selagi mana seseorang tu berakal. Saya pernah mengajar satu tempat, lepas habis mengajar tu mari seorang pak cik ni, dia tanya, ustaz, mak saya sakit, dia tak nak sembahyang. Sebab apa? Bukan orang jahat, dak, orang baik, orang molek. Tak nak sembahyang tu sebab dia kata dia sakit, dia nak qada nanti dia sembuh. Maka fahaman tu salah sama sekali, sesat hingga ke barat. Bukan ke timur saja, tak sampai ke barat sesatnya. Faham tak? Maka kita sebut wajib sembahyang. Sekadar kamu mampu kena sembahyang, selagi mana berakal kena sembahyang. Tak nak sembahyang kena gila dulu, doa supaya gila, barulah boleh tinggal sembahyang. Boleh? Selagi mana berakal kena sembahyang. Tak boleh, tak apalah, nantilah sembuh qada, tak boleh. Sembahyang waktu tu sekadar mampu. Faham tak? Cukup sekadar tu, insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi akan datang, iaitu pada rukun yang keempat, membaca Fatihah dan juga rukuk. Baca Fatihah ada 4 lay. 4 lay, 2 lay, 4 muka. InsyaAllah petang-petang sikit kita baca, insyaAllah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Boleh share grup ni ataupun live ni. Saya akan buat soalan live. Cuma waktu tu tak menentu. Tadinya boleh masuk dalam grup Imam Bajuri Center yang saya share kat Facebook saya tu. Tak, jadi 10 minit, 15 minit sebelum live tu saya akan iklan lah. Kebetulan waktu tu free, boleh dengar tu. Kalau tak free, dengar rakaman lah. Dan di YouTube pun ada. YouTube pun saya dah upload di YouTube. Kitab tu pun kalau nak beli ada jual. Boleh. Yang Arab pun ada, yang Melayu pun ada, Indonesia. Saya pun tengah terjemah. Saya tak dah bab zakat, bab lain tu Allah Alam bila nak start buat ni. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fikum.